Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir, yang mana kita hari itu alhamdulillah sampai pada ayat 150 sampai 152, 150 152 suratul Nisa. Yang kita kata potongan kita sekarang ni adalah berkaitan dengan penjelasan penyimpangan ahli kitab dari segi i'tiqad dan kepribadian. Dan tujuan dia adalah bagi menjelaskan berkenaan dengan i'tiqad yang benar dan sahih, iman yang sahih, i'tiqad yang benar dan iman yang sahih bagi orang beriman. So kita hari tu pada lepas kita ambil 3 ayat 3 ayat. Okey, kita pada minggu lepas kita ambil 3 ayat. Yakni ayat yang 150 sampai 152. Mana 3 ayat lah. Yang mana kita kata tajuk berkenaan adalah perbincangan berkenaan dengan i'tiqad ahli kitab. Yang Allah cerita kat sini berkenaan dengan tajuk bagaimana mereka ahli kitab ni dia orang ambil jalan kononnya jalan tengah. Tak kata beriman dengan semua, kufur dengan sebahagian rasul, iman dengan sebahagian. Dan mereka buat benda itu sebenarnya untuk mencari ruang di mana mereka boleh lari daripada dua sudut berkenaan. Mana sudut yang mereka boleh lari sebenarnya. Itu tujuan sebenar mereka kata beriman sebahagian tapi kufur sebahagian. Allah Ta'ala nyatakan innal ladzina yakfuruna bi ayati yakfuruna billahi wa rasulihi. Semua orang yang kufur terhadap Allah dan rasul-rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka ingin untuk membezakan di antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka katakan beriman dengan sebahagian dan kufur dengan sebahagian. Kan, wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin untuk mengambil di antara itu satu jalan. Mereka tak yang ikut agama buat suka hati mereka. Maka Allah kata ulaika humul kafirun haqqan, mereka lah orang kafir yang sebenar-benarnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan untuk orang yang kafir azab yang menghinakan. Ini kufur yang sebenar adalah macam ni. Dan tujuan dia ambil jalan beza-bezakan tadi supaya mereka dapat lari daripada tanggungjawab agama. Dia katalah orang kata tentang solat Ibrahim macam manalah, tentang Nabi sekian macam mana. Tujuan dia untuk supaya tinggalkan agama seluruhnya. Sedangkan walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang yang beriman, sedangkan orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, wala yufarriqu baina ahadin minhum, dan tak membezakan antara seorang pun di antara mereka, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, mereka itulah yang akan Allah berikan mereka ganjaran mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Taala amat-amat pengampun, amat-amat penyayang. So kita ambil itu ayat ni 150 153 152. Ini insya-Allah kita masuk 2 ayat 153 154. 153 154. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arinallaha jahrah. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا
وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Yas'aluka ahlul kitab. Yas'aluka bertanya kepada engkau. Bertanya kepada engkau ahlul kitab atau minta kepada engkau ahli kitab. Dia sa'ala bermaksud minta, sa'ala bermaksud dengan tanya. Sa'ala bermaksud minta, boleh maksud dengan tanya Bila kata soal, boleh maksud dengan permintaan kepada soal apa is'alillah kan. Idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau nak meminta, mintalah pada Allah. So dalam hadis tu maksud soal tu adalah minta. Okey. Kalau kat sini kalau ayat ni maksud dia apa mintalah minta. Minta kepada engkau ahli kitab. Ahli kitab maksud dia Yahudi Nasrani lah. Yang utama an tunazzila alaihim kitaban minas sama, agar engkau turunkan ke atas mereka satu kitab daripada langit. Satu kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalika, maka sesungguhnya mereka telah minta pada Musa, akbara min dzalika, lebih besar daripada itu. Bigger than that. Apa benda mereka minta besar pada Musa? Benda besar mereka minta pada Musa adalah waqalu, mereka berkata arinallaha jahratan, tunjukkanlah kami Allah, lihatkanlah kami Allah jahratan, secara terang-terangan. Fa akhadhathumus sa'iqatu bi zulmihim, dan telah menghukum mereka as-sa'iqah, peti. As-sa'iqah peti bi zulmihim, dengan sebab kezaliman mereka. Ini antara benda lah. Tsumma takhadul ajla min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Kemudian ittakhadu, mereka telah mengambil al-ijla, patung anak lembu. Anak lembu ini patung anak lembu. Ini sebagai sembahan. Min ba'di ma ja'atumul bayyinat, sesudah mendatang pada mereka bukti-bukti. Ya, banyak dah Musa tunjuk pada mereka macam-macam, tiba-tiba mereka ambil patung anak lembu untuk sembahan. Okey, fa'afawna an dzalika, lalu kami ampunkan terhadap itu. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami telah berikan Musa sultanan mubina, authority yang kuat, bukti-bukti yang nyata, yang terang. Pasal sultan kat sini maksud dia mukjizat lah. Mukjizat. Sebab dalam Quran Karim kalimah mukjizat tak pernah dipakai. Dipakai sama ada ayat, bayinat, sultan, burhan. 4 kalimah digunakan sebagai ganti bagi maksud mukjizat, kata mukjizat. Kata kalimah mukjizat tak dipakai dalam Quran. Wa rafa'na fawqahumut tura, dan kami angkat atas mereka tur, bukit yang berpokok di Sinai, bukit pokok di Sinai, bimithaqihim, dengan perjanjian mereka. Dengan sebab perjanjian mereka. Kami angkat demi kerana perjanjian mereka. Maksudnya nak suruh mereka berjanji, Allah kena angkat kata mereka bukit. Bukit. Angkat supaya mereka berjanji. Wa qulna, dan kami kata, occasion lain pula, wa qulna, dan kami katakan lahum, kepada mereka, udkhulul baba sujada, masuklah kalian al-bab, akan pintu berkenaan, sujada, dan keadaan tunduk. Ini kita pernah bincang itu dalam surah Al-Baqarah. Bila bincang tentang ayat tentang tajuk ayat surah Al-Baqarah. Ayat berapa 58 57 Sujada. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-58. Betul 58 58. Allah Taala suruh masuk dalam bandar. Cuma bandar tu kita ada khilaf lah. Ada kata bandar tu adalah Baitul Maqdis dimasukkan, ada kata bandar tu dimasukkan tu adalah bandar lain. Ada kata Jericho, Ariha. Allah alam, tapi pentingnya bandar tu sebelah tepi laut, ada disuruh mereka masuk, dan mereka masuk tadi sujada, dan mereka buatlah, boleh baca dah ayat 58 surah Al-Baqarah. Dia kata waqulna lahum la ta'du fi sabti, dan kami kata pada mereka jangan kamu melampau pada hari Sabtu. Itu ayat yang kisah lembu tu. Ayat 68 dia mula ayat dia apa? Surah Al-Baqarah ayat 65 66 itu ada ceritakan.
Daerah border, Israel border. Dalam surah Al-A'raf, Al-A'raf ada lagi. Al-A'raf 163. Al-A'raf 163. Banyak kita ikut cross reference ayat-ayat ni. Okey. Apa dia kata? Dia kata waqulna lahum la ta'du fi sabti. Al-Baqarah 6 7 dan 8 Kemudian surah apa? Surah Al-A'raf 163. Baqarah kan ada bukan 6566. Okey. Okey. Jadi kita kata sini wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, yang kami ambil dari mereka mitsaq, perjanjian ghalidha yang keras, yang kuat, yang kukuh. Okey. Qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, kata okey kita masuk tafsir berkata Ibn Katsir rahimahullah. Qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, ni tabi'in dia sempat dengan Umar bin Khattab, sempat Ibn Abbas. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Qurazi itu maksudnya dia daripada Quraizah lah. Dia mungkin keturunan daripada Bani Quraizah yang dibiarkan hidup. Sebab Nabi SAW kan Bani Quraizah tu kan Nabi orang telah dihukum bunuh, yang lelaki dibiarkan hidup, wanita dan kanak-kanak. Jadi Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ni antara hidup lah. Okey. Dia kata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi kata Wasuddi wa Qatadah, ini semua tabi'in Sa'al al-Yahudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meminta Rasul Yahudi kepada Rasulullah SAW ay yunazzila alaihim kitaban minas sama', agar turunkan untuk mereka kitab daripada langit. Kama nazalatit Tauratu ala Musa maktubatan, macam ni turun Taurat ke atas Musa secara bertulis. Qala Ibn Jurayj, berkata Ibn Jurayj, sa'aluhu, mereka minta berbaginda ay yunazzila alaihim suhufan, untuk turunkan ke atas mereka lembaran-lembaran minallah, dari Allah Ta'ala, maktubatan, tertulis ila fulan wa fulan, pada si fulan bin si fulan. Tulis nama kami kat situ, tulis nama kaum kami ke, apa kami terima. Bitasdiqihi fi ma ja'ahum bihi, dengan membenarkan baginda pada apa baginda bawa mereka pada mereka dengannya, atau datang mereka dengannya. Wa hadha inma qaluhu ala sabili ta'annuti wal inari wal kufr wal ilhad. Dan ini hanyalah mereka katakan di atas jalan untuk merumitkan, berdegil, kufur dan juga ilhad, kufur dan juga menentang. Kama sa'al kufar Quraisy, macam yang meminta kafir Quraisy qablahum nadhira dzalika, macam yang meminta kafir Quraisy sebelum mereka seumpama itu juga. Dulu kafir Quraisy pernah minta kepada mereka kepada baginda salam. Kama mazkur fi surah Subhana, macam yang disebut dalam surah Subhana, surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Okey. Sorry, ni ada gangguan sikit. Okey. Okey, macam dalam surah Al-Isra ayat yang ke-90 sampai 93. Ayat 90 sampai 93 kan minta banyak benda. Antara dia minta kepada Nabi adalah turunkan kitab. Kalau dia nyatakan wa qalu lan nu'minaka hatta tafjura min al-yammi min al-ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami akan beriman kepada kau hai Muhammad sehingga kau terbit untuk kami daripada bumi ini mata air. Au takun laka jantum min zuh au takun laka jantum min nakhil wa inab. Ataupun kau ada kebun daripada tamar dan juga kurma dan juga anggur. Fatafajrul anhara khilalaha tafjira. Lalu kau pancarkan sungai setelah kebun kau macam-macam. Betul, au takun laka baitun min zukhrufin, ataupun kau ada rumah daripada intan permata, cacah intan permata, emas perak. Okey. Au tarqa fis sama', ataupun kau naik ke langit. Walan nu'mina liruqiyika, dan kami tak beriman dengan naiknya kau ke langit itu hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sampai kau turun pada kami kitab yang kami baca akan kitab tersebut.
Kadang Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasulah. Katakan Muhammad, maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya manusia yang dijadikan utusan. Korang minta aku macam-macam, aku tak boleh buat. Sebenarnya itu adalah milik Allah Ta'ala semata-mata untuk melakukannya. Ini sudut yang kita panggil apa? Jawapan Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Tapi permintaan dia minta lah. Mana pasal surah Subhana atau surah Al-Isra, surah yang turun di Mekah. Kisah Isra Mi'raj di Mekah. Sedangkan kisah kita bincang sekarang An-Nisa berada di Madinah. So diorang minta kepada Nabi SAW untuk turun mereka kitab. Orang Mekah dia minta dulu. Tapi Allah Ta'ala bagi jawapan. Bukannya untuk kata dulu orang Mekah meminta, tak. Allah Ta'ala kata walihada qala ta'ala, kerana Allah Ta'ala berfirman, faqad sa'alu Musa akbar min dhalika. Maka sungguh mereka telah minta pada Musa lebih besar daripada itu. Bigger than that. Bukan siap minta kitab. Maka mereka minta lebih besar dari itu. Faqalu, maka mereka berkata, arinallaha jahrah, lihatkanlah kami, perlihatkanlah kepada kami Allah itu dalam keadaan terang-terangan. Fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim, lalu telah menghukum mereka peti dengan sebab kezaliman mereka, ai tughyanihim wa bughyihim wa baghihim, dengan sebab pelampau mereka dan juga berlebih mereka, melampau tughyan, al-baghy, itu ni semua ni zalim, melampau, melepasi batasan, maksudnya sama. Wa inadihim, kedegilan mereka. Wa hadha mufassarun fi surati al-Baqarah. Dan ini ditafsirkan, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, haitsu yaqulu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 55-56. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qultum ya Musa. Dengan kalian mana kalian berkata wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami takkan sekali-kali beriman kepada engkau sehingga kami lihat Allah Ta'ala terang-terangan. Fa'akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu telah menghukum kalian akan peti dalam keadaan kalian melihat. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan semula kalian sesudah mana kematian kalian. La'allakum tashkurun, moga kalian akan bersyukur. Surah Al-Baqarah 155 ayat 55 ayat 56. Dalam surah Al-A'raf tajuk yang sama. Dalam surah Al-A'raf ayat ke 155. Al-A'raf 155. Ada ayat yang mempunyai tajuk yang sama. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Quran Karim kadang tak pecah-pecahkan satu kisah yang serupa. Allah Ta'ala agih-agihkan kepada beberapa tempat. Dan antara tempat yang datang kisah tentang mereka ni, Bani Israel ni, mereka minta lihat Allah Ta'ala terang-terangan. Minta lihat Allah Ta'ala terang-terangan. Dan surah Araf. Saya buka. Dapat lihat, kita tengok ayat. Cari bagi silu sikit. Dah maaf. Okay. Al-A'raf ayat 155. Okay. Biasalah dia ada construction juga. Okay. Al-A'raf 155. Okay. Patutnya pakai BF lagi kot, tempat tu lagi, tapi silap yang lagi kalau ikut susah saya tukar bilik. Bilik office ni ada masalah sikit. Baik. Okey. Ayat 155. Okey. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina
Falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Dia kata apa? Waqtara Musa, telah memilih Musa qaumahu dari kalangan kaum dia 70 rajulan, 70 orang. Itu lelaki. Limiqatina, untuk pertemuan dengan kami. Pertemuan berjanji dan tempat masa kami tetapkan. Falamma akhadathumur rajfatu, bila mereka dihukum oleh kejutan. Ini inilah apa kriat peti. Kalau mereka lihat lihat Allah Taala. Lihat Allah Taala. Lalu Allah Taala jadikan apa? Semua mati. Lalu Musa pun ketika itu berdoa. Ini 70 orang ni berdoa, Musa doa untuk hidupkan balik. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya. Kata, wahai Tuhan, kalau kau ingin, kau mahu, pasti kau binasakan kami. Kau binasakan mereka sebelum ni lagi, dan aku pun sama kau binasakan. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Adakah kau nak binasakan kami dengan sebab apa dibuat oleh atau perbuatan orang-orang yang bodoh di kalangan kami. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha. Tiadalah ia kecuali fitnah engkau, ujian engkau yang kau sesatkan dengan siapa kau hendaki. Wa tahdi man tasha, dan kau berhidayah siapa kau hendaki. Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Engkaulah Tuhan kami dan engkaulah engkau penyembuh kami. Maka ampunkanlah untuk kami dan belas kasihanlah kepada kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkaulah sebaik-baik yang mengampunkan. Ini yang kita kata yang kisah yang sama lah, kisah yang sama tentang pemusnahan mereka atau kematian matinya mereka Al-Baqarah tadi misal nombor 3. Okey. Jadi yang ni dia mati semua, ya. Mati. Semua sekali mati. Al-Baqarah 55 sampai 3. Itu okey, betul. 3 4 dah. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 55 Al-A'raf 55. Jadi ayat tersebut memang datang untuk penjelasan tadilah, penjelasan berkenaan dengan kisah surah Al-Baqarah. Jadi kisah surah Al-Imran ni. Ayat An-Nisa. Ayat ke 153. Al-Baqarah 55 56. Surah Al-A'raf 155. Okey. Maksudnya dia orang ni minta lihat Allah Taala. Nak lihat Allah Taala depan-depan, Allah Taala matikan mereka semua dengan melihat peti. Dia kena peti sabar dan mereka mati semua sekali. Masa peti tu dahsyat dia mata manusia, tapi tak hebat betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada bandingan dengan kejutan ataupun tak ada bandingan dengan apa yang Allah Taala ada daripada hukuman. Tak ada apa lebih dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila diorang lihat kepada peti tersebut dan mereka hilang kesedaran, mati, Musa doa minta supaya dihidupkan balik. Akan dihidupkan balik. Dan dalam surah Al-Baqarah tu akan katakan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah mana kematian kalian, mungkin kalian akan bersyukur. Itu jelas yang Allah Taala berikan. So kalaulah diorang minta kepada Allah Taala, kepada Nabi Muhammad benda besar itu untuk turunkan kitab, diorang pernah minta Musa lagi dahsyat daripada itu. So Nabi Muhammad tak perlu layan. Diorang bukanlah orang yang betul-betul nak beriman pun. Permintaan mereka hanya untuk menunjukkan kedegilan mereka kepada ajaran yang dibawa oleh para anbiya. Wa qauluhu ta'ala, firman lepas tu, "Tsumma takhadul ijla min ba'di ma ja'atumul bayyinat." Kemudian mereka ambil patung anak lembu sesudah mana datang kepada mereka bukti-bukti. Ay min ba'di ma ra'au minal ayat, sesudah mana mereka melihat daripada tanda-tanda al-bahirati yang nyata, wa arillatil qahirati, dan juga dalil-dalil bukti-bukti yang kukuh, yang kuat.
yang menewaskan ala yadi Musa alaihissalam di negeri Musa alaihissalam. Nanti lah, soalan tadi kita ulas sekali. Habis ulas sekali kita bincang. Kita baca dulu. Baik. Dia kata diorang boleh melihat akan apa dalil-dalil apa bukti-bukti yang terang, yang nyata dan dalil-dalil yang kuat di tangan Musa alaihissalam di bilad Misrin, di bilad Misra, di negeri Mesir. Mesir kan kalau kita lihat Musa alaihissalam didatangkan 9 tanda. 9 tanda yang Allah Taala beri kepada Musa alaihissalam. Yang kita tak selesai kita sebut dulu. 9 tanda tersebut dalam okey, disebut tentang 9 tanda tu dekat dalam Quran dalam surah Al-Isra 101 dan An-Naml 12. Al-Isra 101, An-Naml 12. Tapi okey, apa tanda-tanda tersebut? Kita lihat dalam Quran dalam dalam surah ni. Okey, dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf dia mula daripada okey, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke okey, dia mula daripada ayat yang ke jap. Al-A'raf dia mula daripada ayat yang ke 130 sampai ayat yang ke 133. Okay, kita ada Musa ada tangan kan, apa ada dua tanda. Yang asal itu tangan dan tongkat. Tongkat campak jadi ular, tangan keluar dari ketiak bercahaya. Dua. Kemudian pada ayat 130 surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan kemarau. Kurang tanaman. Okey, dengan tanaman. Kemudian pada ayat 133 Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan tufan, banjir, jarad, lalang, hummal, kutu, dafadi', katak, wadam, dan juga darah. Sebab 9. Pasal kalau ikutkan ayat 130 Al-A'raf sebut dua tanda. Pada ayat yang lain tangan Musa dan juga tongkat 4. Kemudian pada ayat 133 dia ada 5. Ada 5 kat situ. Iaitu ada taufan. Kemudian ada lalang, kutu, katak, darah. Ini 9. So, ingat boleh Jadi Musa ini yang Allah Ta'ala jadikan Musa alaihissalam punya bukti ni depan Bani Israel terang-terangan diorang lihat. Diorang nampak dengan depan mata mereka. Bila time katak kutu. Ini yang dan setiap kali mana berlaku benda berkenaan kepada kaum Firaun, diorang jumpa Musa minta tolong supaya Musa hentikan tanda tersebut. So kalau kita faham dekat situ, memang diorang pun nampak macam mana. Dan bahkan bila kita kata kena ni, benda ni hanya kena pada orang yang bukan daripada mukmin.
Mana kumpulan kaum Firaun akan kena. Bani Israel tak kena. Mana bila air kata darah tu kan, semua air di darah. Kecuali orang beriman pegang, tak boleh dah air darah. Kutu keluar daripada tempat, katak, belalang. Semua sekali tu adalah benda-benda yang Allah Ta'ala keluarkan atau jadikan berlaku. So, jadi Al-A'raf tadi 130, 133. Kalau yang lain tu adalah tangan Musa AS. Dalam ayat yang lain lah, tangan dan tongkat Musa. Yang mana kita kata kalau kita perhatikan balik, sebenarnya Musa AS ketika mana apa dia lawan ni dengan apa okey, dilawan. Sekejap. Okay, kadang surah Araf sendiri lah kita kata okey, ayat 1 ayat 107 108. Okey, kalau kita kumpul dalam Al-Araf saja 107 108 10 133. Tu ada 9 tanda. 9 tanda yang Musa bawa tunjuk kepada Firaun dan juga kaum dia. Dan ketika tu Bani Israel, ni kata kita cerita tentang Bani Israel. Pasal diorang Allah Ta'ala dah tegur, ambil patung anak lembu, lepas nampak semua sekali. Ini belum campur lagi ketika mana diorang Musa ketuk laut terbelah untuk mereka lintas pergi seberang. Campur lagi kan. Ini tadi 9 tanda yang Musa lawan dengan Firaun. Kemudian bila Musa AS bawa mereka lari, lintas lautan, seberang laut, dibelahkan lautan, mereka lintas. Sudah 10. Kemudian mereka jalan di padang pasir, dipayung dengan awan. Dah 11. Kemudian diorang tak turun mana wasalwa, 13 14. Kemudian mereka pula apa, bila nak dahaga nak air, Musa ambil tongkat ketuk di batu, keluar mata air. Dah berapa dah? Dah 14 tanda dah. Belum lagi yang Musa hidupkan orang mati dan sebagainya. Semua sekali tanda ni sangat banyak berkali-kali. Tapi mereka boleh minta pada Musa AS untuk tunjukkan bukti. Tunjukkan Allah Ta'ala depan mereka. Okay. Dia kata apa? Fi bilad Misra, di negeri Mesir, wa ma kana min ihlak, apa yang terjadi daripada ihlaki aduwillahi Fir'aun. Berupa pembinasaan musuh Allah Fir'aun. Wa jami'i junudihi, dari pemusnahan semua tentera-tentera Fir'aun. Fil yammi, dia dalam lautan. Fama jawazuhu illa yasira hatta atau ala qaumin, maka mereka tak jawazuhu, mereka tak datang bahkan lepas mereka nampak lintas lautan itu sendiri pun, dan surah Al-A'raf terangkan mereka tak melewati lautan semua kecuali sikit je, sehingga hatta atau ala qaum yaqifuna ala asnamin lahum, yang kaum tu duduk berteleku, duduk menghadap pada berhala-berhala mereka. Faqalu, maka berkata mereka kepada Musa AS dan surah Al-A'raf ayat 138 139, baca situ, diorang lihat kaum tu menyembah selain Allah Ta'ala, menyembah berhala. Mereka kata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buat untuk kami Tuhan macam mereka ada Tuhan. Mereka Tuhan-Tuhan, buat kami untuk kami satu Tuhan. So Musa sepanjang bawa mereka ni macam hilang punca. Dia nampak macam-macam bukti Musa, dan Musa tak pernah ajak mereka syirikkan Allah Ta'ala. Cuma mereka boleh minta pada Musa AS buatkan berhala untuk mereka, patung untuk sembahan mereka. Ini benda pelik lah. Kemudian summa dzakara ta'ala. Okey, jadi kita faham atau kat situ. Maksud dia mereka dah lihat tanda tadi, bukti Musa AS terang-terangan, tiba-tiba summa dzakara ta'ala qissata ittikhadhil ijla mabsutan fi surah Al-A'raf. Ini Allah telah sebutkan tentang kisah pengambilan mereka patung anak lembu itu secara panjang lebar dalam surah Al-A'raf, surah Taha dan surah Taha. Al-A'raf kisah dia surah Al-A'raf yang kisah apa? Kisah Samiri tu. Okey. Dan surah Al-A'raf Al-Baqarah ayat dia ada dekat depan tu, tak tulis. Okey. Dalam Al-Baqarah ayat tu pendek je, ayat 54. Ayat 54. Okey. Dalam surah Al-Baqarah 54
tapi disebut ulangan dan ayat 93, 92, ayat 93, kemudian Al-A'raf ayat 152 ya. 152. Dia kisah tu panjang lebar mula daripada 148 surah Al-A'raf sampailah ya. Sampai 154. Sebelum ayat 155. Ayat 155 kita kata berkenaan tajuk Musa bawa 70 orang kan. Apa untuk terima perjanjian Allah Taala. Ayat 148 adalah mula kisah bila Musa alaihissalam pergi nak ambil perintah Allah Taala nak terima Taurat. 148 sampai 154. Itu panjang lebar orang ceritakan kisah bagaimana perbuatan tu. Kalau dalam surah Taha pula, surah Taha orang ceritakan berkenaan dengan apa? Bagaimana lelaki yang melihat atau nampak. Dia nampak jejak kaki. Okey. Dalam surah Taha surah Taha dia mula daripada 83 sekejap. Dia kisah Firaun start 77. Nak sebutkan dan kisah lembu tu ayat 83, mula ayat 83 sampailah ini ada kisah dia marah dengan apa? Dengan apa Harun kerana biarkan sampai 99 lah. 99. Dia tepat macam 99. Kalau kisah tu habis sampai kisahnya kisah 97. Dia campak, Musa campak patut lembu tu di lautan. Kita mula daripada ayat 83 sampailah 99. Itu tepat. So dekat situ memang datang panjang lebar Allah telah bentangkan kisah patungan lembu tu secara panjang lebar dalam surah Al-A'raf dan surah Taha. Ba'da dhahabi Musa ila munajatillah azza wa jalla. Sudah perginya Musa bermunajat kepada Allah Taala. Ya Allah azza wa jalla. Semalam maraja'a wa kana makana. Daripada pulang jadilah apa yang jadi. Dapat lihat apa yang jadi pada kaum dia marahlah. Bahkan dia lemparkan Taurat yang telah diterima oleh Allah Taala dan dia campak. Geram sangat dengan apa kaum dia buat. Dan dia kata apa? Berlakulah apa yang berlaku. Ja'alallahu taubatahum minal ladzina sana'uhu wa btada'uhu. Allah jadikan taubat mereka taubat mereka taubatuhum minal ladzina sana'u, daripada apa yang mereka buat dan mereka ada-adakan. Dan Allah perintahkan ayaqtul man lam ya'budil ijla minhum man abadahu, agar membunuh orang yang menyembah berhala, menyembah anak patung, siapa yang tak menyembah. Mereka membunuh orang yang tak menyembah akan di kalangan mereka akan orang yang menyembah. Siapa sembah dibunuh oleh orang yang tak sembah. Faja'ala ba'dhum yaqtulu ba'dha. Lalu jadilah mereka bunuh satu sama lain. Faqala Allah azza wa jalla fa'afauna an dzalika wa atayna Musa sultanan mubina. Dan kami telah ampunkan bagi perkara itu dan kami berikan Musa bukti yang nyata, bukti yang terang. Dan Musa alaihissalam berikan Taala bukti yang tidak serupa sangat banyak. Jadi hitung tadi kan saya sebutkan banyak. Musa alaihissalam dapat bukti yang banyak. So kat sini yang Allah Taala kata bahawa diorang bukan setakat dapat lihat bukti Musa, tapi mereka telah walaupun lepas dapat lihat bukti Musa alaihissalam, mereka telah mengambil patung anak lembu sebagai sembahan. Ambil patung anak lembu sebagai sembahan untuk mereka jadikan kononnya benda tersebut. Bahkan memang Samiri tu dia ketika dalam surah Taha dia kata inilah Tuhan kau dan Tuhan Musa. Tapi Musa dah lupa. Kaum dia terus ambil apa benda yang ditawarkan Samiri dan mereka sembah. Harun tak buat apa sebab takut kaum dia berpecah. Jadi dia berhenti.
Dia tengok. Tapi Musa AS bila balik daripada menerima Taurat, dia marah, dia jumpa Harun, dia cekak janggut Harun, kan. Kemudian dia tarik janggut tu sambil marah lah. Tapi nak ceritakan bagaimana kisah Musa AS. Ini kisah Musa AS. Dapat bukti dan tanda yang besar, tapi kaum dia masih lagi lepas tu mengingkari akan perintah dia. Okay. Summa qala Allah, Subhanahu wa ta'ala firman pula. Wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim. Dan kami telah angkat ke atas mereka tur, bukit yang pokok, dengan sebab janji mereka. Wa dzalika hinam tana'u min dan itu adalah apabila mereka tersekat atau enggan daripada mematuhi tentang hukum Taurat. Hukum Taurat datang, mereka tak nak patuh. Itu adalah ketika mereka enggan untuk beriltizam dengan hukum Taurat. Kan? Wa dhahara minhum iba, dan zahir dari mereka keengganan. Amma ja'ahum bihi Musa alaihissalam, terhadap apa yang datang kepada mereka dibawa oleh Musa alaihissalam. Terhadap apa yang dibawa kepada mereka oleh Musa alaihissalam. Wa rafa'allahu ala ru'usihim jabala. Allah Ta'ala angkat kata mereka, kata kepala mereka gunung. Thumma alzamu, benar Ta'ala memestikan mereka. Faltazamu wasajadu, dan mereka pun beriltizam, mengaku dan mereka sujud. Wa ja'alu yanzuruna ila fawqi ru'usihim, dan mereka jadi menengok ke atas kepala mereka. Khasyatan, kerana bimbangkan ayat kuta alaihim, bahawa gunung tu akan jatuh ke atas kepala mereka. Macam tu sekali Allah Ta'ala tunjukkan. Kalau tak ada bukti lagi tu, apa lagi bukti, wallahu a'lam. Dan mereka langgar, sampai sekarang mereka langgar. Kita dapat lihat bukti tersebut, dan mereka langgar. Bukan zaman sekarang. Kalau kita kata zaman sekarang saja melanggar, kita fahamlah juga mungkin apa orang-orang zaman kita ni tak tahu tentang panggil apa benda yang berlaku pada zaman dahulu. Ini kaum yang sama yang melihat bukti-bukti berkenaan, kaum yang sama melanggar perintah Musa alaihissalam. Kaum yang sama. Mereka kata Musa alaihissalam memang sangat-sangat sedih lah sebenarnya. Sampai kata terakhir dalam surah apa? Surah Al-A'raf ni. Al-Ma'idah. Al-Ma'idah 20-25. Yang ada kisah nanti kalau kita lintas kita baca. Ia adalah berkaitan dengan tajuk baginda Musa alaihissalam ketika itu sangat sedih. Sesudah banyak bukti dan tanda dibawa dan berakhir dengan kisah Musa minta dipisahkan dia dengan kaum dia. Okey. Dia kata angkat atas kepala mereka kan, gunung kadang bimbang takut. Kama qala ta'ala, macam Allah firman kan dalam surah Al-A'raf 171. Wa idh nataqnal jabala fawqahum, dan kami angkat gunung ke atas mereka. Ka'annahu dhullatun, seolah ia adalah dhullah awal, macam payungan. Annahu waqi'un bihim, dan dia hampir jatuh ke atas mereka. Dan Allah Ta'ala ambil janji, khudhu ma atainakum biquwwatin. Ambillah apa yang kami janji, apa yang kami beri kamu dengan kuat. Dengan kekuatan, dengan kuat kata, dan Allah Ta'ala kata suruh mereka ambil janji. Ambil janji. Lalu mereka ambil janji dan keadaan dipaksa. Ini cerita dia, ambil janji dan keadaan dipaksa. Walaupun dah banyak bukti dilihat. Ni kita kata kesian Musa alaihissalam. Waktu Nabi SAW setiap kali mana melihat daripada orang munafik ke, daripada orang-orang yang perkasar dengan baginda ke, tak dengar cakap ke, baginda akan teringat kisah Musa untuk pertenangkan hati. Manakala Musa kena, kenapa tak boleh kena pada baginda SAW. Okey. Itu satu kisah. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada, dan kami perintahkan mereka, kami katakan kepada mereka, masuklah pintu dalam keadaan sujud, tunduk. Ai fa khalafu ma umiru bihi min al-qawli wal fi'li, dan mereka telah menyanggahi apa diperintah pada mereka daripada kata-kata dan perbuatan. Okey. Dan kata fa innahum umiru ayyadkhulu, dan mereka diperintahkan untuk masuk. Okey. Dia kata fa innahum umiru ayyadkhulu baba baitul maqdisi sujada. Mereka diperintahkan untuk masuk pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, tunduk.
Tapi masih saya katakan ini ada khilaf berkenaan masalah apakah tempat ini masukkan. Pasal kita dalam pergerakan Musa AS, lepas lintas Laut Merah, bergerak ke utara sampai ke Palestin, Musa AS ambil masa. Bukan pasal dia bergerak ramai. Dan tidak mustahil pada kisah tersebut pernah dia tinggal kat tepi lautan sementara. Kemudian apa? Kemudian mereka bergerak ke atas sampailah mereka sampai ke Palestin. Pasal kita kata pasal kisah ni, diorang kalau kisah yang masuk pintu Palestin, masuk Palestin tu, okey, diorang tak nak masuk langsung. Tak nak masuk langsung. Yang ini mereka masuk tapi dalam keadaan cakap lain, disuruh masuk tunduk, dia masuk ikut punggung. Tungging punggung. Sambil kata hintah. Allah tak kata suka kata hintah. Okey. Tapi kat sini mungkin Ibnu Katsir rahimahullah dia ambil pendapat yang kata bahawa mereka bandar yang mereka disuruh masuk tu sebenarnya adalah Baitul Maqdis. Ini pendapat. Pendapat satu lagi kata Ariha ataupun Jericho. Wallahu a'lam. Yang pentingnya dalam movement dia sampai ke Palestin tadi, mungkin dia pernah menetap pada tempat. Dia datang ribuan manusia. Bukan bergerak sekaligus. Pasal kita kata ada kisah lembu. Kan Musa ada kisah lembu tu. Engkau biar. Sebab sebaik saja mereka enggan untuk masuk Baitul Maqdis, Musa telah berdoa untuk pisahkan mereka dengan Musa AS. Itu dalam surah apa? Dalam surah dalam surah Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Kita baca kisah tu kita nampak macam mana dipisahkan Musa dan kaumnya. Seketika Musa mati, diorang tak ada bersama Musa AS. Mereka tak ada bersama Musa AS. Musa dihasilkan daripada kaum dia dicampakkan ke gurun Sinai, gurun di Sinai tu, dan mereka sesat di situ 40 tahun. Itu bagi kita buat perbandingan lah. Tapi memang kita kata yang masyhur di kalangan ahli tafsir adalah Baitul Maqdis lah, bandar mereka disuruh masuk untuk dalam keadaan tunduk. Okey. Jadi dalam surah Al-Baqarah ada ayat dia kan. Wa qul hittatun kan. Dan surah Al-Baqarah. Okey, surah Al-Baqarah ayat yang ke-58. 58 59 lah. Dan surah apa? Dan surah apa? Dan surah Al-A'raf 161. Dan kalau kita baca dalam kisah surah Al-A'raf kan, memang apa cik sebut kan dalam ayat tu kan, dia kata wa idza qila lahum uskunu wa id qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata. Jadi ingat tak mana dikata pada mereka, tinggallah kalian semua kampung ini dan makan daripadanya seusuka hati kalian. Wa qulu hittatun, dan katakanlah kalian akan hittah, gugurlah gugur. Hatta gugur hittah, gugurkanlah, dan wadkhulul baba sujada, masuklah akan pintu tersebut kan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tunduk. Kan? Tunduk naghfir lakum, kami akan ampunkan untuk kalian kan, dia kata khati'atikum, kesalahan-kesalahan kalian, sanazi memusingkan akan tambah kepada orang yang buat kebaikan akan kebaikan. Tambah lagi untuk orang yang buat kebaikan. Okey. Jadi maksudnya kalau ikut pada sini kan, kita kata memang diorang tak sama kisah tu macam kisah berlainan. Tapi yang masyhur di kalangan ahli tafsir adalah negeri itu adalah Baitul Maqdis. Tapi dalam masa sama Ibnu Katsir ada nukilkan tentang pendapat kata bandar yang masuknya adalah bukan Baitul Maqdis tapi Jericho atau Ariha. Jericho atau Ariha. Okey, baik. Wahum yaquluna mereka masuk, diperintahkan untuk masuk pintu Baitul Maqdis dengan sujud tunduk dan mereka dalam keadaan mereka berkata hittah, ay hittah, hittallahu hittah, ay hittallahu, gugurkanlah wahai Allah anna daripada kami dzunubana, dosa kami, fi tarkinal jihada wa nuqulina anhu, pada perbuatan kami tinggalkan jihad dan juga berundurnya kami daripada jihad, hatta tanhana fil fitih arba'ina sanatan, sampaikan engkau tahan kami, engkau hatta tahina ya tihna hatta tihna, sampai kami sesat, fitih arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi dia kata yang kisah sesat tu 40 tahun Musa tak ada dah.
Musa dah tak ada. Okey. 40 tahun mereka duduk pusing dekat padang pasir. Dekat Gunung Sinai. Macam bayangkan ni sebenarnya tanah Arab. Okey, ni Arab, ni Afrika. Dekat segitiga atas tu. Kawasan tu dah dipanggil Sinai. Sinai ni tempat di mana Musa lintas terima wahyu. So kat situ juga ada tempat mereka sesat. Tak jumpa jalan keluar. Orang tak nampak mereka, mereka tak nampak orang. 40 tahun. Lepas tu mereka boleh dapat keluar balik ke Palestin. Lepas tu mereka pergi balik untuk masuk. Itu berlaku kisah Talut. Talut ayat 246. 246 surah Al-Baqarah, datang kisah berkenaan dengan Talut. David and Goliath tu kan, kisah tu. So nak faham kisah ni, maksud dia dia orang berundur daripada berjihad kan. Fadahalu yarjufuna ala astahahum. Lalu yazhafuna ala astahihim. Lalu mereka masuk dalam keadaan mereka merangkak di atas punggung mereka. Wahum yaquluna hintah fi sya'rafi. Mereka kata hintah, biji dalam bali, dalam bali sya'rafi. Syair So dia orang cakap biji gandum lah, bukan gandum. Ataupun biji-bijian yang dia tukar kalimah hintah pada hintah. Tapi kalau kita faham kisah, kalau kita campur kisah dengan kisah yang betul, kalau kita kisah kisah Talut kan, ataupun Talut dan Jalut tu, ayat 246 surah Al-Baqarah sampai kalau buat kerja rumah ni sahih dah, banyak cerita. Okey. Dia mula ayat 246 sampailah ayat yang ke 252. Tapi dalam kisah tersebut orang tak kaitkan. Zaman tersebut yang ada ketika itu adalah Daud datang dalam keadaan budak lagi, muda lagi. Dia dalam tentera Talut. Dia dalam tentera Talut. Dia berada dalam tentera Talut dan tadi terang pula. Terang pula. Okey. Dan tentera Talut ada Nabi Daud. Sebelum dilantik Nabi, dia bersama. Ayat tadi 246 sampai 252. So baca kat situ. Kisah tu So kita faham kisah. Jadi macam bila saya kata kisah ni kalau ikutkan lebih elok untuk kita faham macam yang Ibnu Katsir mungkinkan Jericho, tempat bandar ni, kita akan nampak kisah berlainan lah. Kisah yang mereka masuk tu mereka ada Nabi yang lain. Ketika mana Musa dah tak ada. Sedangkan yang perintah untuk masuk bandar dan Musa bersama mereka lagi sebagainya, itu tajuk lain. Tajuk lain. Ayat 261, ayat 61. 61 mereka minta pada Musa masuk bandar tu, minta supaya diberikan makanan lain kepada mereka. Tak nak makan sejenis saja dah. So, jadi kisah kalau ikut sequence tu kita ada sequence yang berbeza lah. Ala kulihal yang pentingnya perangai mereka sama. Either bandar tu Baitul Maqdis ke atau bandar tu bandar yang lain ke, wallahu alam. Tapi yang pentingnya perangai mereka dekat situ Allah Taala herdik. Tak isytiharkan tentang kesalahan mereka dalam tingkah laku. Okey. Wa qulna lahum la ta'du fi sabti, dan kami kata pada mereka jangan kalian melampau pada hari Sabtu. Ini kita kata dalam surah Al-Baqarah tadi ayat yang ke 667 kan. 6667. Enam lima enam enam 67 sampai 74 tajuk lembu, kisah lembu. Okey, 6566 6566. Itu dalam surah Al-Baqarah. Kemudian dalam surah An-Nisa ada sebut sikit cerita tapi tak panjang lah. Okey. Ayat yang ke-47. Ayat 47. Dalam ayat yang ke-7. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 54 ada cerita sikit je sebutan tentang mereka. Yang kita baca tadi lah. Okey, yang kita baca sekarang.
Kemudian Al-A'raf ayat 163. 163 sampai 166. Yang 3 sampai 166. Memang kita kata panjang cerita lah dengan kisah apa ikan datang pada hari mereka tak ada, bukan Sabtu. Itu semua datang. Okay, baik. Dia kata itu, jadi dia kata wa qulna lahum la ta'du fi sabti. Yang kalian melampau ataupun keluar pada hari Sabtu. Itu wasainahum bihifzi sabti. Kami pesan pada mereka untuk jaga hari Sabtu. Waltizam ma haramallahu alaihim, dan menjaga beriltizam, okay, ke atas apa yang Allah Taala haram ke atas mereka, iaitu keluar untuk memburu, keluar untuk bekerja pada hari Sabtu. Madama masyru'an lahum, selama mana ia disyariatkan untuk mereka. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang sangat keras, sangat kasar, kuat. Fa khalafu wa asaw, lalu mereka telah menyanggahi dan mereka telah menderhaka. Wa tahayyalu ala irtikabi manahillah azza wa jalla, dan mereka telah buat hilah untuk melakukan larangan-larangan Allah Taala azza wa jalla. Kama mensutun di surah Al-A'raf inda qaulihi, macam mana yang dibentangkan panjang lebar dalam surah Al-A'raf ketika firman Allah Taala, was'alhum an qaryatil lati kanat halatal bahri, dan tanyalah mereka Bani Israel ni tentang Yahudi ni tentang perkampungan yang dahulunya berada berdekatan dengan lautan. Okay. Yang kampungan tersebut, okay, dia kata apa? Dia kata irtaqihim, ketika mendatang pada mereka, hitanuhum, ikan-ikan mereka, yaum sabtihi, pada hari Sabtu mereka, hari rehat mereka, dia kerja, syurra'a, timbul-timbul, dia kata walau yaum la yasbituna, dah tak tina, pada hari tak, bukan hari Sabtu mereka, ia tak datang pada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, macam itulah kami, demikianlah kami balakan mereka, uji mereka dengan sebab mereka dahulu buat kefasikan. Okay. Jadi kita kata sampailah, jadi memang kita kata benda tu berlaku sampai Allah Taala tukarkan mereka kepada kera dan kepada kera buruk. Okay. Dan dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 6566 kan. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fi sabti. Kami kalian telah tahu golongan melampau di kalangan kalian pada hari Sabtu. Faqulna lahum, lalu kami kata kepada mereka, kun qiratan khasiin, jadilah kalian akan kera-kera yang hina. Jadi itu datang dalam surah Al-Baqarah. So semua tu datang dengan pengertian ataupun tajuk tentang perbuatan mereka pada perbuatan mereka kepada Musa ketika melihat wahyu, masih lagi berkelawan. So sebab tu Allah Taala bagi dalam ayat yang kita bincangkan ni 153 154 ni berkenaan dengan tajuk perangai mereka dan kekufuran mereka, dan bukan sekali perbuatan mereka minta pada Nabi Muhammad SAW kitab ni bukan benda yang baru, bahkan dia adalah benda yang lama, benda yang diorang minta pada Musa lagi dahsyat, bahkan mereka buat pada zaman Musa lagi dahsyat, lebih dahsyat daripada apa yang mereka buat pada Musa, mereka buat kepada mana-mana para nabi. Tak ada nabi-nabi yang dapat macam Musa AS dapat. Ini dalam keadaan mereka kata beriman, tapi mereka ingkari perintah Musa AS. Okey. Okey. Tadi ada soalan. Okey. Soalan dari YouTube. Ustaz, macam mana nak bezakan qadar, takdir, usaha, sebab, musabab, hasil baik ke tak baik? Nak beza buat apa? Kenapa nak beza kan? Tajuk asal kita ada qadar. Qadar dan takdir itu kalimah yang sama. Maksud dia sama. Itu ketetapan Allah Ta'ala ke atas terjadinya suatu perkara dalam kehidupan kita, dah ada Allah tetapkan. Macam mana kita lahir, anak siapa, kita hidung kita macam mana, kulit kita macam mana. Kan kita dah hadis Nabi yang salamkan, Nabi kata berkenaan dengan tajuk apa? In ahadakum, ini seorang kamu, yujma'u khalquhu, pun kejadiannya fi batni ummi, dan perut ibunya, arba'ina yawman, 40 hari. Cuma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian jadi alaqah macam itulah 40 hari tak ada apa-apa datang. Malaikat tak datang. Cuma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dia di mudghah macam sekutul daging yang kecil, lalu macam tu jugalah. Kemudian Allah kata summa yursalu ilaihi malaku, dan diutus padanya satu malaikat.
Fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat itu tiup padanya roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat itu diperintahkan tulis 4 perkara. Dikatakan rezeki, untuk rezeki dia. Wa ajalihi, tempoh masa hidup tinggal di dunia. Wa amalihi, dan amalan dia. Wa syaqi, maksudnya bahagia atau sengsara. So itulah takdir. Takdir itu adalah ketentuan yang Allah tetapkan ke atas diri kita. Usaha dan juga sebab-sebab ni, kita kata Allah suruh kita observe. Yang orang salah faham, dia sibuk tentang qadar atau takdir. Dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala punya ilmu tadi, kita tak perlu tahu pun. Atas kita, kalau terjadi, kita disuruh redha. Dan dalam masa sama, kita usahalah macam berdoa. Kalau kita tak tahu kita, macam tadi kan ada amalan, bahagia atau sengsara kan. Kita Nabi ajar kita untuk berdoa. Kan? Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah bantulah aku untuk menyati engkau, bersyukur pada engkau dan elok ibadat kepada engkau. Kalau kita tengok takdir, kata Allah Ta'ala dah ada dah kita punya amalan, ahli syurga atau neraka. Tapi kita disuruh untuk berdoa, minta kepada Allah Ta'ala supaya berikan kita bantuan. Jangan sampai kita ni tak dibantu dalam membuat kebajikan. So Allah Ta'ala suruh kita doa. So kat situ masalah usaha kita buat. Kita yang sibukkan apa dalam simpanan Allah Ta'ala. Simpanan Allah Ta'ala, tak ada kerja kita nak sibuk. Macam contoh macam saya seorang cikgu. Ya, cikgu. Exam nak berlaku. Saya kata pada student saya, insya-Allah kita akan ada exam nanti. Selalu saya pun sebelum exam bermula, saya ambil satu kertas yang saya tulis kat kertas tersebut nama pelajar saya dan siapa lulus siapa tak lulus. Dengan kertas tu saya suruh kat satu tempat. Dan ada student nampak kertas saya suruh. Lalu lepas exam berlaku, kemudian terjadilah macam mana yang tertulis. Ada student tu buka, ini hari tu Ustaz dia tulis ni, lepas tu dia keluar negara. So jadi tulisan dia ni kata lulus gagal ni. Lepas tu tengok keputusan exam serupa macam saya tulis. Jadi bila berlaku macam tu, mungkin pelajar kata macam Ustaz Adli gagalkan kita ke? Kan anda belajar baca buku exam kan. Tapi saya sebelum belajar tu dah buat jawapan, saya dah ada pengetahuan tentang siapa tulis siapa gagal. Kalau tanya soalan, perbuatan saya tulis itu salah tak? Tak salah lah, sebab benda tersebut saya buat berdasar jangkaan saya. Saya tengok pelajar saya, siapa tidur dalam kelas, siapa yang ada attentive dalam kelas, siapa yang faham cepat. Saya tahu. Jadi saya tulis berdasar kepada pengetahuan saya. Jadi bila saya tulisan tadi, ini qadar, takdir, yang Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Kita tak ada kaitan dengan masalah tersebut. Atas kita, kerja kita adalah Allah Ta'ala buka pada kita pintu doa. Rasa lebah, minta pada Allah Ta'ala. Rasa sakit, mintalah sihat. Mintalah kesihatan. Kemudian bergeraklah untuk beli ubat dan sebagainya. Makanlah, ikhtiar. Sebab Nabi masuk perang pun dia pakai baju besi. Ada topi besi, Nabi ada topi besi tau. Nabi ada topi besi. Nabi SAW ada topi besi bagi dia pakai ketika dalam peperangan. Saya tak terang bilang. Kalau macam ni saya tutup, dia terang. Okay. Maksudnya kalau dia kata Nabi sendiri masuk peperangan pakai baju besi. Kita tahu rezeki kita dah ada. Tapi pergi beli apa, beli nasi apa. Nabi SAW sendiri kan, bila para sahabat tanam pokok, dia tak payah tanamlah pokok. Dah takdir, kalau dia kata rezeki tak payahlah. Ini kesilapan berlaku. Sebab apa dalam takdir Allah Ta'ala, itu milik Allah Ta'ala untuk menentukan. Kerja kita bukan je sibuk dengan apa tertulis. Kerja kita adalah berkenaan dengan buat benda yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala perintahkan apa? Usaha. Cari. Buat segala benda. Tak dapat pun, tak ada masalah. Pahala tersimpan. Kita kerja, contoh macam tentang belajar, kan, tak pada pandai. Berkali-kali dah diajar, tak pandai. Maka kita tak salah apa-apa. Kita dapat pahala bila belajar. Di sisi Allah Ta'ala tertulis kita dah seorang yang dapat pahala. So, bimbang apa? Kerja kita adalah untuk dapatkan apa yang kita nak. Tapi kita tahu Allah Ta'ala yang menentukan kebaikan atau keburukan. Tak dapat pun Allah Ta'ala baik. Dapat, Alhamdulillah. Tak dapat pun, Alhamdulillah. Itu betul. Betul ke Ustaz, kalau suatu takdir yang Allah tentukan untuk kita, petanda urusan kita dipermudahkan untuk di perkara itu disebut oleh Nabi SAW bila para sahabat kata falimal amal, kan? Pasal dia kata apa? Para sahabat tanya, ada sahabat yang tanya Nabi, dia kata ana dukhul jannah bi a'malina am bima fil kitab. Adakah kami akan masuk syurga dengan amalan kami atau ikut apa dalam kitab? Nabi kata bal bima bil kitab. Nabi jawab, bakal ikut apa dalam kitab. Lepas tu dia kata falimal amal. Amal tu untuk apa?
Nabi kata, malu, beramallah kullu muyassar lima qadara lahu. Semua orang dipermudahkan untuk apa ditentukan baginya. Tapi kita tahu takdir kita apa. So kita sibuk dengan kalau mudah, mudah aja belajar pandai. Baguslah tu. Tak mudah belajar tak pandai. Kita pun give up. Salahlah. Sebab iblis adalah makhluk yang putus asa rahmat Allah Taala. Dia seolah dah tahu Allah Taala takkan ampunkan dia. Faham tak? Dia seolah dia fix, maka Allah takkan ampunkan aku. So dia kufur seterusnya. Kenapa? Ikutkan kepada asal, Allah tak pernah kata pun dia takkan ampunkan. Ini tak nak minta ampun, kenapa? So manusia yang kadang-kadang mendahului takdir, dia panggil. Mendahului takdir. Dia pergi jangka sendiri, kemudian dia buat. Kalau kita susah sikit, buat je lah. Belajar-belajar tak pandai. Sambung juga belajar. Kenapa berhenti belajar? Macam orang yang rasa lemah belajar, lepas tu dia kata, bukan jalan saya. Mana awak tahu? Mana awak tahu? So kadang-kadang manusia ni kadang-kadang macam kita dah tahu manusia ni ada late bloomer yang lambat kembang macam bunga, lambat kembang. Dia kembang kemudian. Itu memang biasa orang lelaki lah. Dia bukan orang lelaki ni lambat. Dia lambat tunjuk pandai. Perempuan pandai tunjuk pandai cepat. Tapi lepas tu nanti dia macam tak reti. Itu satu peringkat kehidupan nanti kemudian. Tapi untuk lelaki ni kadang dia lambat ketika sekolah kan, main saja dan sebagainya. Lepas tu bila satu peringkat ada kehidupan, dia jadi lebih bijak untuk mengurus dan mentakdir. Itu contohnya, kita fahamkan. Jadi kalau kita asyik bila susah je tak nak buat dah. Macam nak bangun malam, susah nak bangun malam. Kita pun ini bukan takdir, Allah tak bagi ni. Tidur teruslah. Itu salah dia. Kerja kita adalah berterusan mengharapkan kebaikan dari Allah Taala, bukan kerja kita bila susah je kita terus tak buat kerja dah. Bila belajar tak pandai terus berhenti belajar. Perangai orang Melayu kita kan. Bila belajar tak pandai, dia tinggalkan kelas. Lepas tu dia harap jadi pandai. Tang mana? Belah mana dia akan jadi pandai kalau tinggal kelas? Dia tak pandai. Betul kata, payahlah ustaz ni, saya tak faham lah. Janganlah lari. Kalau awak tak pandai, awak nak ilmu. Tapi awak nak ilmu tu macam mana awak nak? Tu nama dia biadab terhadap ilmu. Suka sangat, dan semuanya mudah suap kan. Kadang-kadang sebagian orang tu, dia rasakan dia belajar tu, dia dibayar. Itu jadi masalah. Dia tidak ada penghormatan diberi kepada ilmu. Pasal benda tu, ilmu tu lambat atau cepat kita dapat, bukan bermaksud benda kita dah takdir atau tidak. Allah tak bagi kita tidak. Awak tahu ke takdir Allah Ta'ala. Pemudahan dia, Nabi kata mudahkan. Orang yang ditulis untuknya kebaikan, maka mudah tu buat baik. Tapi bukan maksud Allah Ta'ala halang dia buat baik. Buat apa takkan halang dia buat jahat, tak ada. Allah Ta'ala akan bagi dia buat semua benda. Kan dalam surah apa? Al-Insan kan. Allah Ta'ala kan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. So kami ciptakan manusia daripada air bani campuran lelaki wanita. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia itu melihat dan mendengar. Inna hadainahu sabil, kami dah tunjukkan dia jalan. Imma syakiran wa imma kafura, sama ada dia akan jadi seorang mukmin bersyukur ataupun kufur. Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan. Cuma pilihan Allah Ta'ala bagi untuk kita lakukan satu. Salah Ustaz. Dia kata cara berfikir dan keputusan tu adalah takdir. Jadi mana pilihan bagi orang tu? Siapa cakap? Sebab tu Allah Ta'ala bagi cela. Kalau benda tu Allah Ta'ala yang paksa untuk orang kafir tu berfikir macam tu, kenapa Allah Ta'ala cela dengan orang dengan kata orang bodoh dan sebagainya? Contoh yang saya kulu sufaha. Ayat pertama, juzuk kedua. Surah Al-Baqarah. Juzuk kedua kan? Saya kulu sufaha, kami kata orang yang bodoh. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang memisung, apakah yang mengalihkan mereka daripada kiblat mereka berada padanya? Allah Ta'ala kata bodoh. Kalau orang terfikir dah tentukan cara tulisan dan sebagainya, maka tak, itu sebab Allah Ta'ala berikan panduan. Kalau orang tu tersilap berfikir, sepatutnya dia bila diberikan ajaran, dia tukar perangai. Bukan dia bodohkan diri dia, dah takdir, bodoh tak apalah. Ini kita kata kesilapan yang berlaku pada masyarakat. Takdir yang Allah Ta'ala ada itu simpanan Allah Ta'ala. Awak tak disuruh cari takdir. Awak tak disuruh untuk buat apa-apa berkenaan dengan takdir tu. Kerja awak adalah minta kepada Allah Ta'ala, cuba dapatkan apa yang awak nak. Terhalang ke tidak, sepulang pada ketentuan Allah Ta'ala. Tapi awak kerja lagi, buat lagi sampai dapat ke, tak dapat ke, tak penting masalah dapat. Sebab penting, sebab tu Umar bin Khattab dia pernah kata, aku tak memikul akan kerusingan berkenaan dengan sahutan doa. Mana doa tu dijawab,
aku tak pernah runsing. Tapi aku membawa kerunsingan untuk berdoa. Doa tu dia punya kerunsingan agar aku runsingkan. Sebab kalau manusia itu dibuka untuk dia, diilhamkan untuk dia berdoa, maka sahutan doa tu ada beriringan bersama dengan dia. Akan bersama-sama dengan doa tersebut adalah sahutan bagi doa berkenaan. Ini Umar cakap. Dia faham macam tu, dia belajar dengan Nabi. Sebab tu kita tak ada, para sahabat Nabi tak ada perangai macam ni. Macam orang zaman kita sekarang ni sibuk fikir takdir, solat tak solat. Puasa tak puasa. Berzikir tidak. Bersedekah kurang. Lepas tu dia kata, dah takdir. Ini masalah lah. Saya kadang jumpa orang macam ni kan. Kalau jumpa, pijak perut dia, kemudian kata, bila dia kata kenapa dah takdir. Pijak perut dia, betul kata, kenapa dia dah takdir. Lepas ada orang dia buat perangai macam ni. Dia salahkan perbuatan salah dia, baik dia, jahat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan biadabnya sebenarnya, dengan cara biadab. Jadi dia tak dapat hidayah, Allah tak bagi dia hidayah. Dah takdir. So orang macam ni kita kata hantuk kepala kat dinding, betul kata kenapa? Dah takdir. Kenapa? Dah takdir. Itu kan cara dia. Sebab tu kita bila ada api depan kita, tadi kita tengok api, nampak air, kita dahaga, minumlah. Lalu tengok air tu, saya dahaga, lepas tu diam. Tapi kenapa tak minum? Dah takdir. Dah takdir. Faham tak? Ataupun dia nampak api, dia tak lari. Kenapa tak lari bang? Dah takdir. Api jadi. Tak payah lari, dah takdir. Ini adalah kesesatan yang berlaku pada umat Islam, terutama di Malaysia lah, yang sibuk berkenaannya, sibuk dah takdir. Takdir itu bukan kerja awak. Takdir itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bagi baik atau buruk, kita Allah Ta'ala lebih sayang. Allah Ta'ala ni sayang kita lebih daripada mak sayang anak. Sebab tu belajar, kenal dahulu Allah Ta'ala dengan nama dan sifat dia seperti mana didatangkan dalam kitab dan juga sunnah. Kemudian barulah kita faham. Bila kita nak aplikasikan, faham tentang takdir. Tadi kita tak jadi salah macam ni. Kan? Pilihan apa bendanya. Cuma tadi bagi depan dia, ada tahi dengan ada nasi. Tanya orang tu, nak makan mana satu? Ataupun nasi basi dengan nasi sedap. Aku cakap dengan dia, letak dua-dua nasi depan dia, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Saya tak tahu nak pilih. Saya tunggu takdir. Nampak cakap bangang panggil. Ni kita kalau saya cakap kasar kan. Bangang lah. Mana ada orang bodoh sangat. Nampak depan dia benda baik, benda buruk. Dia boleh bodohkan diri dia, pergi ambil yang buruk. Nasi basi tu dia ambil dia makan. Kenapa makan nasi basi? Dah takdir. Tu yang elok tu. Bukan takdir saya. Awak tahu mana takdir awak? Faham tak? Ini kena jaga sikit. Ini adalah persoalan-persoalan macam ni datang daripada ajaran-ajaran falsafah, kekufuran kepada Allah Ta'ala, cari jalan untuk tidak melaksanakan tuntutan agama. Sedangkan para sahabat Nabi punya ramai belajar dengan Nabi, tak ada seorang pun sesat macam ni. Tak ada orang pun sesat dengan kaedah-kaedah tadi. Ini kaedah ilmu kalam. Dia bahas-bahaskan. Sedangkan kita tanya, sahabat Nabi bincang tak? Tak bincang. So Nabi tak bincang, sahabat tak bincang, awak bincang. Kenapa? Kenapa bincangkan? Benda Nabi tak bincang, sahabat tak bincang. Atas kita disuruh beramal. Atas kita disuruh beramal, disuruh berdoa, merayu kepada Allah Ta'ala, minta kepada kebaikan, gunakan usaha kita untuk elakkan. Kalau tahu benda ni akan bawa ke dosa, larikanlah diri kita. Kenapa macam dah takdir? Dah takdir. Ini dia jaga sikit. Sangat-sangat bahaya. So, orang yang persoalan-persoalan macam ni sering timbul, dia sebenarnya adalah kaedah dia bagi apa? Untuk penyesatan diri anda sahaja. Syaitanlah memainkan. Jangan sampai depan nak masuk neraka ni baru dah takdir. Ini nanti masalah dia. Sebab Allah Ta'ala tak bagi pilihan. Kita tak disuruh untuk fikirkan apa tulisan Allah Ta'ala dalam dan kitab catatan dia dan Lauh Mahfuz. So kita tak ditanya. Tak ditanya kita. Kita ditanya berkenaan dengan apa kau buat. Apa kau buat? Itu dia. Bukan kita macam, tapi ya Allah, bukankah aku tentukan atas kali benda sekian? Ini Mu'tazilah. Ini panggil Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah? Dia kata kalau Allah Ta'ala cakap macam ni, aku tak terima. Macam Amr bin Ubaid. Dia dengar hadis Nabi tentang tulisan rezeki, ajar, amal, bagi secara. Dia kata kalau aku dengar daripada Ma'mar, aku dengar daripada Mas'ud, aku dengar daripada Nabi, aku takkan terima perlawan. Kalau Allah Ta'ala cakap pada aku kata bukan di atas ini, aku ambil janji kami. Ini ajaran Mu'tazilah tau. Kerja kita umat Islam, ahli sunnah, kita tahu takdir tu ada.
Dan kita comfort diri kita dengan takdir tadi, dengan Allah Ta'ala lebih tahu yang baik. Tapi kita teruskanlah nakkan kebaikan. Macam kita tak dapat banyak rezeki. Rezeki kita sikit. So kita kata, Allah Ta'ala tahu apa yang patut tidak. Mungkin sekarang ni kalau aku dapat, aku jahat. Dan dapat duit banyak, jadi scam, Macau scam dan sebagainya, kan, tipu orang. Mungkin. So kadang-kadang nak menipu orang ni perlukan kepada harta juga. Kalau kita tak ada kereta besar menipu orang sebagainya, orang tak percaya pun kita. So, jadi bila kita nak menipu, jadi Allah Ta'ala bagi sikit rezeki kita, mungkin sebab itu. Kita belajar untuk redha. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa, ya Allah, bukalah rezeki aku. Minta rezeki kepada Allah Ta'ala. Minta ilmu kepada Allah Ta'ala. Minta kekuatan kepada Allah Ta'ala. Semua kita minta. Dan kita buat usaha. Nak rezeki. Tadi kita keluar. Sebab dalam kes tawakal kan. Bukan maksudnya kita diam tak bergerak. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Lau annakum, kalaulah kalian tatawakkalun Allah haqqu tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal Allah Ta'ala dengan benar-benar tawakal. Kalau kalian bertawakal kepada Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar penyerahan. La razaqakum kama razaqat tayr. Pasti akan rezeki kamu macam rezeki ikan burung. Macam rezeki burung. Kita rezeki burung, Nabi pun terangkan. Taghdu himasan, yang burung ni keluar daripada sarang dia dalam keadaan kosong tembulu. Wa taruhu, dan dia pulang di tanah penuh tembulu. Tapi burung tu keluar, dia bukan tinggal dalam sarang dia. Pemberian rezeki tadi tu dengan tawakal, berserah diri kepada Allah, keluar. Banyak mana dapat kita redha. Tapi kita buat perbuatan keluar. Bukan kita tinggal saja tunggu untuk kata datang rezeki tadi. Okey, datang rezeki tadi kepada kita tanpa disangka-sangka. Tak keluar mana boleh. Kena keluarlah. Doa tu kena minta, buat sekian. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun Allah tahu kenapa. Itu cara hidup seorang mukmin. Bukan datang untuk tanya apa pilihan saya. Gitu. Jadi mana pilihan bagi orang tu? Dia kata letak depan orang tu nasi basi. Tadi sebut tahi kan, tak sedap. Okay. Nasi basi, nasi tak basi, nasi sedap. Ini dah berulat, yang ni ayam masak merah. Mestilah kita diberikan pilihan Allah Ta'ala. Takkan kita tak ada akal, dengan bodohnya kita ambil nasi yang berulat kita makan. Kita akan ambil nasi yang sedap. Yang ni busuk, yang ni wangi, yang ni sedap. Mesti kita ambil yang sedap. Kenapa kata tak ada pilihan pula? Siapa kata tak ada pilihan? Apa Allah Ta'ala tahu tentang pilihan kita, itu simpanan Allah Ta'ala, bukan kerja kita untuk cek. Ini zaman kita sekarang banyak orang nak jadi ahli nujum ni. Nak jadi ahli nujum, nak periksa, nak test. Yang jadi teori konspirasi, sibuk cari macam mana jalan nak lawan Dajjal. Punyalah bangang. Nabi dah kata dah, yang akan bunuh Dajjal adalah Isa alaihi salam. Yang awak sibuk pergi beli perisai buat apa? Ini kepelikan yang berlaku di masyarakat. Wallahualam, bagi saya, benda ni simple. Benda adalah sangat mudah, tapi sering dirumitkan orang dengan persoalan-persoalan yang tak sepatutnya. Okey, baik. Wallahualam. Kita berhenti sini. InsyaAllah sebut kemudian. Pasal ayat kita baca tadi kan, kita berhenti sampai 154. 354 Nanti kita baca 155 sampai 159. Jadi potongan kita sampai 162 162. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.